hikmah kenapakah agama minta kita supaya mendoakan kepada orang yang membayar zakat. Kita panggil muzaki ini adalah manifestasi terima kasih di atas sumbangan mereka. Dan bagi kita pula pembayar zakat, kalau orang ucap terima kasih, orang doakan pula kita panjang umur, murah rezeki, sihat, kita akan jadi lebih bersemangat lagi untuk membuat kebaikan demi kebaikan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi sampailah kita tak ada lagi. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Yang dihormati para pegawai dan para sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, seterusnya rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, para pecinta ilmu, para tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Alhamdulillah, kita masih menggunakan pakai kitab Al-Wasiyah bi Ba'di Sunani Syibhil Mansiyah ataupun diterjemahkan kepada 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan, yang merupakan sebuah buku susunan Dr. Haifa binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid, seorang Profesor Madya di Jabatan Akidah dan Doktrin Kontemporari di Fakulti Usuluddin Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh, Arab Saudi. Buku ini ada 18 bab yang disusun mengikut sunnah dalam kategori yang berbeza-beza. Alhamdulillah, pada minggu ini, pada 2 minggu lepas, iaitu pada 7 Disember 2022, kita sempat membincangkan dalam bab yang ke-12 iaitu pelbagai sunnah berkaitan dengan adab tidur. Kita bincangkan tentang tajuk meletakkan tangan kanan di pipi kanan ketika tidur, muka surat 194. Sebagaimana hadis daripada Hafsah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayyarquda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi thumma yaqul Allahumma qini azabaka yawma tab'ats ibadaka thalatha mirar. Apabila Nabi nak tidur, Nabi akan meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanan, lalu baginda akan membaca Allahumma qini azabaka yawma tab'ats ibadak. Ya Allah, peliharalah diriku daripada azabmu, iaitu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu, dan Nabi baca sebanyak 3 kali, kata Hafsah. Ini hadis Abu Daud, kita dah bahaskan. Pada minggu ini, kita nak bawakan satu edisi khas sempena dengan penghujung tahun 2022, iaitu pada pagi ini penganjur kita iaitu Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Majlis Agama Islam Pahang minta jasa baik untuk kita terus skip ke bab 18 untuk minggu ni sajalah. Muka surat 277. Kita skip untuk hari ini muka surat 277 bab 18, pelbagai sunnah berkaitan adab, muamalah dan sebagainya. Bab ini ada bab 18 ini ada 14 subtopik dan kita terus skip ke subtopik keempat.
iaitu bab doa penerima zakat untuk pemberi zakat. Muka surat 284. Ini untuk minggu ni lah kita nak meraihkan permintaan khas daripada penganjur kita. Nanti minggu depan kita balik semula kepada bab yang ke-12, pelbagai sunnah berkaitan adab tidur. Jadi untuk pagi ini, tajuk ini kita diminta untuk sama-sama mengajak muslimin muslimat, para penonton di mana saja berada. Kita nak buat kempen sempena kempen bayar zakat. Khususnya pada penghujung tahun sebegini. Tuan-tuan sekalian, kita dianjurkan untuk mendoakan orang yang membayar zakat ketika kita ambil zakat daripada orang itu. Kita lihat keterangan tuan kitab, muka surat 284. Bismillahirrahmanirrahim. Doa penerima zakat untuk pemberi zakat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah zakat daripada sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Surah Taubah ayat 103. Pertama Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni khuz. Khuz ni perintah, fi'il amar. Maknanya kepada rakan-rakan yang kerjanya ngutip zakat, awak kena pergi ambil, bukan tunggu orang hantar. Khuz, pergi ambil. Ini nunggu bayar zakat, nyandar tiang dinding masjid tak jadi. Mana boleh nyandar gitu? Khuz, kena pergi ambil. Pergi ambil. Ini bukan kita pongek, tak. Tuhan suruh. Pergi, kempen, buat, kutip, turun padang. Buat sebaran. Itu maksudnya, khuz. Jangan kita pula tertanya-tanya di mana kita pula nak beri. Sebab ni perintah pada Allah, mau kena pergi ambil. Khuz. Bila pergi ambil, maknanya kita, itu bukan hak kita. Itu hak Allah suruh ambil. Jadi kita pun akulah bila orang datang nak ambil. Ambillah zakat daripada sebahagian min amwalihim. Sebahagian, bukan semua. Sebahagian saja daripada harta mereka. Dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Dan wasalli alaihim. Garis bawahkan perkataan berdoalah untuk mereka. Ini perintah Allah juga. Jadi pusat zakat, lembaga zakat, orang dah bayar, doalah sikit. Jangan malas sangat. Doa saja kepada kita yang membayar ini. Menurut Ibnu Katsir, ayat wasalli alaihim bermaksud mendoakan dan mohon ampun untuk mereka. Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya nombor 1078, Abdullah bin Abu Aufa berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma salli alaihim fa atahu abi Abu Aufa bi sadaqatihi faqala Allahumma salli ala ali abi Aufa. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangi oleh satu kaum yang membawa sedekah. Sedekah ni maksudnya zakat. Baginda akan mendoakan mereka, ya Allah, limpahkanlah keberkatan dan ampunilah kesalahan mereka. Kemudian datanglah Abu Aufa dengan membawa sedekah. Maka baginda juga mendoakan, ya Allah, limpahkanlah keberkatan dan ampunilah kesalahan keluarga Abu Aufa. Hadis riwayat Bukhari dalam bab salatul imam wa du'ahu li sahibis sadaqah. Menurut An-Nawawi, doa ini adalah selawat sebagaimana firman Allah wasalli alaihim. Menurut kebanyakan mazhab dan ulama, mendoakan pemberi zakat adalah sunat, hukumnya bukan wajib. Bagaimanapun, menurut mazhab Az-Zahiri dan Abu Abdullah Al-Hanafi, hukumnya wajib kerana mereka bersandar pada ayat di dalam surah Taubah 103. Jumhur ulama berpendapat perintah dalam ayat tersebut bermakna sunat, iaitu dianjurkan. Nabi SAW mengutus Muaz dan selebihnya untuk mengambil zakat, memerintahkan mereka untuk mendoakan orang yang beri zakat. Doa Nabi SAW kepada mereka menjadikan mereka berasa senang. Imam Syafi'i menganjurkan untuk mengucapkan doa, ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tuhra wa baraka laka fima abqaita. Semoga Allah
melempahkan pahala ke atas apa yang telah engkau berikan, sekaligus menjadikannya sebagai pembersih atas harta lain, serta memberi keberkatan kepada hartamu yang tinggal. Ucapan orang yang menerima zakat adalah Allahumma salli ala fulanin. Ya Allah, berilah keberkatan dan ampunilah kesalahan si fulan. Jumhur ulama seperti mazhab Ibn Abbas, Malik, Ibn Uyainah dan ulama salafus salih menyatakan hukum doa ini adalah makruh. Makruh sebab dia adalah macam selawat pula dah. Sebagian ulama lagi pun berpendapat doa dengan lafaz ini tidak makruh dan dibolehkan. Bin Hajar pula berpendapat sunat penerima zakat berdoa kepada orang yang memberi zakat kepadanya. Jadi ini ada perbezaan pendapat ulama sajalah. Tapi kebiasaannya amil zakat, bila kita bayar zakat, dia akan doakan kita dengan doa-doa yang biasa dibacakan. Sebagai contoh, ajrakallahu fima a'taita wa ja'alahu katutura wa baraklaka fima a'qaita. Jaranglah kita mendengar amin mendoakan kepada pembayar zakat Allahumma salli ala fulanah fulanah fulan, tak ada. Sebab kalau baca Allahumma salli ala rasa macam kita selawat pula pada dia. Jadi ini ada khilaf saja di kalangan ulama. Yang penting jisnya adalah kita mendoakan kepada orang yang membayar zakat. Kenapa kita diminta mendoakan orang yang membayar zakat? Hadirin hadirat sekalian, zakat ini adalah mahasin agama. Mahasin ni maknanya keindahan agama. Yang menjadikan Islam ini indah, dia ada hubung kait bukan sekadar hubungan kita dengan Tuhan, tapi hubungan kita sesama makhluk. Ada setengah agama dia menekankan hubungan dengan manusia sangat. Ada agama dia menekankan hubungan dengan Tuhan sangat. Macam kita seimbanglah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Zakat ini sebahagian daripada keindahan agama Islam. Yang mana di dalam zakat ini dia terkandung semangat kasih sayang, rahmat, perpaduan. Betapa indahnya jalinan kasih sayang antara orang yang membayar zakat dengan orang yang menerima zakat. Harta yang kita ambil daripada orang yang membayar zakat itu sedikit saja berbanding apa sebenarnya yang dia miliki. Tetapi walaupun sedikit, harta itu sangat berharga bagi saudara-saudara kita yang berhak menerima zakat. Walaupun sedikit bagi kita. Ya, kerana besarnya pahala dan manfaat zakat, maka Rasulullah SAW sangat mendorong umatnya untuk berzakat sebagai bekal kita nak menghadap Allah Ta'ala. Adi bin Hatim At-Ta'i dalam sebuah hadis yang panjang, dia cerita pengalaman keislaman dia. Kata dia, فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ عَشِيَّةً إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ فِي ثِيَابٍ مِنَ الصُّوفِ مِنَ النِّمَارِ قَالَ فَصَلَّى وَقَامَ فَحَثَّ عَلَيْهِ. Satu petang ketika aku berada dekat dengan Nabi, datanglah kaum dengan baju daripada kain yang bergarih, yang dibuat daripada kulit kambing biri-biri, bulu biri-biri. Kemudian Nabi pun semayang. Kemudian dah selesai, Nabi pun memberi ucapan dorongan kepada sahabat-sahabat untuk banyakkan berinfak, termasuklah zakat, sedekah. Summa qal, kemudian Nabi pun berpesan, walau sa'un, wala bil nisfi sa'in, wala qabdatun, walau bi ba'di qabdatin, baqiya ahadukum, yaqi ahadukum wajahu harra jahannama awil nari, walau bi tamratin, walau bi syikkit tamratin. Kata Adi bin Hatim, aku masih ingat Nabi menyebut dalam ucapannya itu, bantulah orang, walaupun satu sok atau setengah sok, ataupun satu genggam, atau sebahagian saja genggaman. Maka itu semua akan melindungi kamu daripada panasnya hawa neraka Jahannam. Walaupun kamu tolong orang dengan sebutir kurma atau setengah biji kurma saja. Fa inna ahadakum laqallah wa qailun lahum ma aqulu lakum alam aj'al laka sam'an wa basara fayaqul bala. Kata Nabi, sesungguhnya kamu semua akan berjumpa dengan Allah dan nanti Allah akan tanya pada kamu, bukankah aku beri pada kamu telinga untuk mendengar, mata untuk melihat? Manusia jawab, bala, ya Tuhan, betul.
Allah tanya lagi, alam aj'al laka malan wa walada? Fayaqulul bala ya Allah. Allah tanya lagi, aku dulu beri engkau harta bukan? Beri ya Allah. Aku beri kamu anak-anak bukan? Beri ya Allah. Fayaqul aina ma qaddamta li nafsika? Maka Allah tanya lagi, mana amalan yang telah engkau siapkan untuk diri engkau? Fayanzuru qaddamahu wa ba'dahu wa an yaminihi wa an shimalihi summa la yajidu syai'an baqiya bihi wajhu harra jahannam. Orang-orang yang ditanya oleh Allah itu tadi, pandang ke depan, pandang ke belakang, pandang kiri, pandang kanan. Tengok tak ada apa ya Allah yang boleh selamatkan kami daripada api neraka. Maka kata Nabi, liyaqi ahadukum wajahu walau bisyikki tamratin. Fa illam yajid fa bi kalimatin tayyibatin. Jagalah diri kamu daripada panasnya api neraka walaupun dengan tolong orang, sekadar memberi dia separuh biji kurma saja. Kalau tak mampu nak beri, fa bi kalimatin tayyibatin, maka belajarlah untuk bercakap benda yang baik-baik saja dengan orang. Hadis riwayat Tirmizi dan juga Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Baik itu besarnya kelebihan kita berinfak ini. Sama ada sedekah, sama ada wakaf, sama ada zakat. Walaupun setengah biji kurma boleh menyelamatkan kita daripada neraka. Maka Nabi sangat galakkan kita menolong orang. Dan orang yang menolong orang, dia beri harta dia kepada orang untuk orang itu menjalankan kehidupan, maka orang yang menerima bantuan itu mesti mendoakan kepada orang yang menolong. Dalam konteks perbincangan kita, orang yang membayar zakat, maka orang yang membayar zakat itu mesti kita doakan dia. Dan ini bukan perintah Nabi, tapi perintah Allah. Wassalli alaihim, hendaklah engkau mendoakan orang itu. Ulama membahaskan apa hukum mendoakan muzaki. Muzaki ni kita orang mengaji panggil muzaki. Muzaki ni orang yang membayar zakat. Kan sebut pembayar zakat itu ayat pusat zakat punya kempen, pembayar zakat. Itu panjang sangat. Kita bahasa Arab panggil muzaki. Apa hukum mendoakan kepada muzaki? Kata Al-Bawawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil, ada perbezaan pendapat tentang wajibnya kita mendoakan muzaki ketika kita mengambil zakat dia. Sebahagian ulama mengatakan wajib, sebahagian lagi mengatakan sunat. Sebahagian mewajibkan pada zakat yang wajib dan menganggapnya sunat pada pemberian yang bersifat sunat, sedekah. Sebahagian lagi berpendapat doa ini wajib diucapkan oleh kita. Dan fuqara yang menerima zakat, sunat ukurnya mendoa orang yang memberikan. Boleh beza ya. Maknanya bila kita bayar zakat pada pusat kutipan zakat, setengah ulama mengatakan wajib penerima zakat ataupun wakil pusat kutipan zakat mendoakan kita. Wajib dia doakan kita. Dan bagi asnaf yang menerima pula bantuan, sunat pula mendoakan. Maksudnya ada dua lapis doa. Biasanya orang yang menerima zakat saja dia mendoakan. Jarang dibahaskan penerima itu pun dia mestilah mendoakan. Ini boleh rujuk tafsir Al-Bawawi jilid kedua muka surat 323. Namun jumhur ulama berpendapat bahawa doa itu adalah mustahab, iaitu suatu yang sangat dianjurkan. Kata Imam An-Nawawi yang masyhur dalam mazhab kami Syafi'i dan mazhab seluruh ulama, mendoakan orang yang membayar zakat hukumnya sunat dan tidak wajib. Berbeza dengan ahli zahiri yang mengatakan bahawa mendoakan muzaki hukumnya adalah wajib. Ini kita dah bincangkan tadi. Dan pendapat jumhur adalah pendapat yang paling kuat, paling rajih insya-Allah. Dan pendapat ini juga merupakan zahir perkataan Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar dan Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau ketika mensyarahkan ayat dalam surah At-Taubah ayat 103. Maka sayugianya doa itu diucapkan dengan suara yang kuat
supaya dapat didengar oleh orang yang membayar zakat dan supaya orang itu tenteram jiwanya bila mendengar doa itu. Maka kita ni yang tak pandai bahasa Arab, moleklah orang yang menerima zakat itu tadi baca doa Arab, baca juga terjemahannya, supaya kita yang membayar ni rasa sedap didoakan oleh ustaz ni tadi. Maka daripada makna ayat At-Taubah 103 ini diambil faedah juga bahawa seorang mukmin sewajarnya berusaha untuk membahagiakan saudaranya dengan perkataan-perkataan yang lemah lembut. Doakan kebaikan yang orang buat dan kita tenteramkan hati orang. Sebab itu yang Nabi sebut tadi, kalau engkau tak mampu sedekah setengah biji kurma pun, cakap je yang baik-baik. Doakan yang baik-baik. Abdullah bin Abi Aufa bercerita dalam hadis yang kita bacakan tadi, apabila dibawa saja satu sumbangan di depan Nabi, Nabi akan mendoakan kepada orang itu. Dan pernah wa inna abi atahu bi sadaqatih, bapa aku pernah datang bawa sumbangan zakat pada Nabi, Nabi pun mendoakan Allahumma salli ala ali abi Aufa. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada keluarga Abu Aufa. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa untuk seorang yang telah memberikan unta yang bagus sebagai bayaran zakat dia. Kata Nabi, Allahumma barik fihi wa fi ibilihi. Ya Allah, berikanlah keberkatan untuk orang ini dan untuk unta-untanya. Kata Imam Asy-Syafi'i, sunat hukumnya bagi pusat zakat ketika mengambil zakat mendoakan kepada orang yang membayar zakat dengan membaca ajarakallahu fima a'taita wa barakalaka fima abqaita. Semoga Allah memberikan ganjaran atas apa yang cik berikan dan Allah beri keberkatan apa yang balance, apa yang belum zakat, moga ada berkat insya-Allah. Maka ini pusat zakat dia kena doakan. Apakah pula ucapan yang patut diucapkan oleh muzakki, iaitu orang yang berzakat? Adakah terdapat doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca oleh orang yang berzakat? Dalam beberapa kitab fikih disebutkan bahawa seorang muzakki itu, pembayar zakat, disunatkan untuk membaca doa Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghrama. Ya Allah, jadikanlah zakatku ini sebagai keuntungan bagiku dan jangan engkau jadikan ianya sebagai satu kerugian. Ibnu Majah dalam As-Sunan meriwayatkan ada sebuah hadis daripada jalan Suwaid bin Sa'id yang penghujungnya sampai Abu Hurairah disebutkan, Iza a'taitumuz zakata fala tansawu thawabaha an taqulu Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghrama. Jika kamu mengeluarkan zakat, janganlah kamu melupakan pahalanya, iaitu dengan kamu bacakan doa, Ya Allah, jadikan zakatku ini keuntungan bagiku dan jangan engkau jadikan ia sebagai kerugian bagiku. Jadi jelas tuan-tuan puan-puan ya, pusat zakat dia terima duit daripada kita, dia kena doakan kita. Doakan dengan doa yang bagus, bacaan yang jelas, lemah lembut, berikan semangat, kata dorongan, terjemahkan doa itu supaya kita jadi seronok. Dan memang orang akan jadi seronok apabila kita buat baik, orang balas kebaikan tu dengan kata-kata kesyukuran, terima kasih dan sebagainya. Dan ini naluri manusia. Sememangnya tujuan kita mendoakan kepada muzaki atau orang yang bayar zakat adalah untuk kita nak membalas kebaikan dia. Membalas kebaikan orang lain meskipun sekadar doa, ini adalah akhlak terpuji. Dan ini kita boleh tengok dalam hadis Abdullah bin Abi Aufa tadi. Dan akhlak ini juga banyak kali ditunjukkan oleh Nabi, sebagaimana yang diberitahu oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma
Nabi menyebut waman sana'a ilaikum ma'rufan faka'afi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarawna annakum qad kafa'tumuhu. Orang yang buat baik pada engkau, timbanglah kebaikan dia. Jika kamu tidak mampu nak timbang kebaikan dia, doakanlah kebaikan untuk dia sehingga engkau merasakan telah membalas kebaikan dia. Maknanya doa itu mustahab. Hadis riwayat Abu Daud dan juga An-Nasai. Sememangnya orang yang bertakwa, dia selalu balas kebaikan orang dengan kebaikan juga. Orang buat baik, kita balas baik. Jika diperlakukan dengan tak baik sekalipun, orang takwa ni dia akan balas dengan kebaikan juga. Sebagaimana Allah menyebut, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Balaslah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Kami tahu apa yang mereka sifatkan. Surah Al-Mu'minun ayat ke-96. Inilah bagi kita orang Melayu disebut membalas budi. Tuan-tuan sekalian, kalau kita menengok sekeliling kita sekarang, orang membalas budi ni dah tak ada lagi lah. Sedangkan orang Melayu mengajar, orang berbudi, kita berbahasa. Berbahasa tu maknanya doa lah. Orang buat baik kita berbahasa dengan dia. Berbahasa tu selain cakap sopan, mendoakan. Sebab dulu pernah orang datang jumpa Nabi, dia tanya, ya Rasul, siapa orang dalam dunia ni yang Allah paling cinta pada dia? Dan apa amalan yang kalau saya buat Allah cinta pada saya? Jawab Nabi, ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling manfaat bagi orang lain. Wa ahabul a'mal ilallah azza wa jal sururun yudkhilhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai Allah adalah kegembiraan yang kau masukkan ke hati seorang beriman. Apa caranya? Yakshifu anhu kurbatan aw yaqdi anhu dainan aw tadrudu anhu ju'an. Engkau hilangkan susah dia, engkau tolong bayarkan hutang dia, engkau hilangkan kelaparan dia. Wala an amshi ma'a akhin li fi hajatin ahabba ilayya min an a'taki fi hadzal masjid, yakni Masjid Nabawi, Masjidil Madinati syahran. Aku kalau diberi pilihan antara dua, nak pergi keluar tolong orang atau iktikaf di Masjid Nabawi sebulan, nescaya aku pilih keluar tolong orang. Apa pelajaran untuk kita? Kita kena buat baik kepada orang. Tapi bila kita dah buat baik pada orang, orang yang menerima kebaikan kita hendaklah menunjukkan rasa berterima kasih di atas pemberian tersebut. Sebab itu kepada para penerima bantuan, asnaf yang menerima sumbangan zakat hujung tahun sebagainya, pertama bersyukurlah kepada Allah atas segala pertolongan yang kita terima. Caranya yang pertama, tunjukkan rasa syukur dengan tidak tamak ketika menerima bantuan. Bila dapat satu-satu sumbangan, jangan tamak. Kalau dah dapat benda sama, agihkan kepada orang yang memerlukan. Kata Sahal ibn Hanzaliyah, Nabi pernah menyebut, man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa innama yastakthiru min jamarid jahannam. Siapa yang meminta-minta, padahal dia mempunyai sesuatu yang cukup untuk dirinya, maka dia sedang memperbanyakkan bara di api neraka jahanam. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa ma yughnih. Bagaimana kita nak fahamkan maksud orang yang dah ada cukup bagi diri dia? Kata Nabi, ma yughaddihi au yu'ashihi. Yang aku masukkan cukup adalah makanan dia hak di dapur tu cukup untuk dia makan siang dan cukup untuk makan malam. Hadis riwayat Abu Daud. Contohnya pusat banjir ataupun orang banjir. Ini contoh, bukan kita nak buat contoh tak baik, tidak. Biasa musim banjir ramai orang rumah apa dapat bantuan. NGO ni datang hantar beras, ni hantar bagi. Kita kalau makanan tu dah cukup, beras tu kalau nak kumpul boleh jual pula, banyak sangat. 5 NGO bagi beras. Kita 3 beranak je. Tapi kita jenis orang bagi ambil. Ini Nabi sebut, mu sedang memperbanyakkan bara di api neraka.
Sebab apa yang ada tu dah cukup untuk awak makan pagi ni, tengah hari ke, malam esok. Bahkan kalau 5 kilo tu duduk berdua bagi contoh, berapa hari boleh tahan? Tapi sebab tamak. Maka kata Nabi, apabila dapat satu benda dan kau rasakan benda tu dah padan dah apa yang ada, beritahu pada orang yang bantu, tolonglah orang lain pula. Hantarlah ke tempat lain. Itu caranya. Ataupun kita diberi bantuan, terimalah seadanya. Itu adab kita. Terutama musim-musim begini, orang hantar beras misalnya. Kita pun tengok, beras cak apa encik? Beras cak sekian-sekian. Oh, kami tak makan. Beras cak naga ada. Beras siam. Oh, request pula. Jangan pongek. Jangan pongek. Tak nak tolak je lah. Ini adab. Ataupun orang datang bagi daging. Daging, agilah sekilo seorang. Tok Mah ni lembu ke? Lembu. Bahagian mana ni? Entahlah encik, kami ngantar je. Rimau menangis ada. Komand-komand Batang Pinang. Ini bukan kedai. Ini sumbangan. Tak nak tolak. Ramai lagi orang nak. Orang hantar lampin bayi misalnya. Ni brand apa Wah, anak saya tak boleh pakai ni, gatal. Mami Poko ada. Order pula. Ingat Pantai Selamat. Jangan. Menerima mesti seadanya. Kadang masjid buat gerobok rezeki. Dia berdanya barang dalam gerobok rezeki siang malam. Berpapan-papan telur bawa balik. Berkampik-kampik beras bawa balik. Minyak masak. Siap pakai riba lagi. Hailak. Jangan begitu. Menerima mesti seadanya. Hakim bin Hizam. Ni anak saudara kepada Khadijah. Dia ni salah seorang daripada 2 individu yang lahir dalam Kaabah. Dia ada 2 manusia lahir dalam Kaabah. Pertama Hakim bin Hizam. Yang kedua Ali bin Abi Talib. Ini 2 orang special. Dia pernah cerita pengalaman dia. Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atani thumma sa'altu fa'atani thumma sa'altu fa'atani thumma qala. Saya pernah datang jumpa Nabi, saya minta bantuan, Nabi beri. Dah habis bantuan, saya minta lagi, Nabi beri lagi. Dah habis, minta lagi, Nabi beri. Tapi masuk kali ketiga, Nabi pun beri nasihat pada saya. Wahai Hakim bin Hizam, mu ni anak saudara bini aku, anak saudara Khadijah. Aku nak pesan satu benda sajalah. Inna hadzal mal khadiratun hulwatun. Dunia ni kata Nabi, benda manis, benda sedap, benda cantik. Khudrah ni hijau, cantik. Kalau harapkan coklat, jadi bila hijau tu benda suka, cantik. Faman akhazahu bi tibi nafsi burik lahu fih. Siapa mengambil dunia ni dengan cara yang baik, maka hidupnya akan dapat berkat. Tapi waman akhazahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fi. Tapi ingat, siapa yang mengambil dunia ni berlebih-lebihan sangat, Allah tak beri berkat pada dia. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba. Orang yang ambil lebih-lebih ni seolah-olah dia makan tapi tak pernah kenyang. Orang bagi ambil tak kenyang. Ingat kata Nabi, yadul ulia khairun minal yadi suflah. Tangan di atas lebih baik lagi tangan di bawah. Hadis Bukhari. Bukan tak boleh tolong, lebih sangat. Kalau istilah Pantai Timur, pah ya. Mana lepas dia, lepas. Muka sama ya. Jangan gitu, orang susah ramai lagi. Selera mara awak ada kan? Tak, tolong selera mara dulu, afdal. Ni adab kita menerima. Kadang ada macam kita di masjid. Ada orang minta tolong, tak ada masalah. Kita boleh tolong. Tapi dalam setahun surat dia ya. Mula minta bantuan rumah kena musibah. Okey, kita tolong. Lepas 2 bulan hantar pula lagi. Masalah pula suami masuk hospital tak boleh bayar kereta. Pula. Bayarkanlah, tak ada masalah. Lepas 2 bulan hantar lagi. Anak pula tak ada pamper pula dah. Sudah. Bagi juga. Setahun tu dia je. Tidak salah. Duit pun bukan duit kita. Keknya, mana Korea awak? Awak duduk masjid Korea mana? Beritahu pada Tok Imam. Masjid semua boleh bagi bantuan.
bukan setempat saja. Ini barang perlu diingat, jangan berlebih-lebihan. Ada satu hadis lain daripada Abu Hurairah. Man sa'ala an-nasa amwalahum takatsuran fa innama yas'alu jamran falyastaqil aw la yastakthir. Barang siapa minta dengan orang sebab nak memperbanyakkan duit dia atau memperkayakan dirinya, maka bererti dia sedang meminta bara untuk api neraka. Oleh itu terpulahlah pada kamu. Nak minta banyak ke nak minta sedikit? Meminta. Sebab yadil ulia khair min yadis suflah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini adab menerima. Yang kedua, kalau kita tanya pagi ni, siapa orang yang paling bersyukur dalam dunia? Orang yang paling bersyukur. Ada satu hadis daripada Ash'as bin Qais. Inna ashkuran nasi lillahi tabarakallahu wa ta'ala ashkuruhum linnas. Manusia yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling pandai berterima kasih kepada orang. Jadi bila orang bantu kita kena ucap terima kasih kepada dia. Macam contohlah, nikmat ni memang daripada Allah. Tapi yang membawakan nikmat itu, kita kena ucap terima kasih. Bagai contoh, kita berceramah misalnya. Ceramah, biasanya penganjur sedia air. Pagi ni tak ada pula air. Mana urus dia? Tak tahu, tak ada pula air pagi ni. Tak boleh buat contoh. Tak apalah, anggap je lah ada air. Urus dia datang hantar air. Contoh, walaupun tak ada, bayangkan je lah ada air. Dia hantar air ke kita. Pump air mineral. Kita tahu bahawa rezeki ni Allah. Rezeki ni daripada Allah. Tapi rezeki itu tak akan sampai kepada saya dengan terus masuk dalam tekak saja. Dia ada proses, ada urus dia yang hantar. Jadi apabila ada jurutankuasa mengantar air, saya kena ucap terima kasih kepada jurutankuasa itu. Dalam konteks saya pagi ni, Allah takdirkan saya tak ada minum air. Saya tak ada rezeki campur dengan urus dia, pemalas agaknya. Jadi memang tak ada lah. Urus dia, marah urus dia. Kita jadi orang, memang Allah yang menentukan. Tetapi tanpa ibu bapa, kita tak akan ada. Jadi terima kasih pada ibu bapa. Kita jadi pandai membaca, menulis. Memang Allah yang beri ilmu. Ilmu ni semua daripada Allah. Tapi kalau tanpa guru yang menggigih-gigihkan diri mengajar kita, kita tak jadi pandai juga. Maka berbuat baik pada mak bapak, kepada guru. Sama juga kita buat baik kepada orang yang buat baik kepada kita. Maka minimum buat baik kepada orang yang buat baik adalah berterima kasih pada dia. Dan berterima kasih kepada orang yang buat baik termasuk sebagai bentuk syukur kepada Allah. Termasuk sebahagian. Orang yang tidak berterima kasih pada manusia, dia belum merealisasikan hakikat syukur pada Allah. Kata Abu Hurairah, la yashkurullah man la yashkurun nas. Siapa yang seorang itu belum merealisasikan syukur kepada Allah selama dia tidak mampu berterima kasih atas kebaikan orang lain terhadap dia. Bagaimana cara kita mengucap terima kasih? Ini yang dalam bab kita belajar. Pertama, balas dengan ucapan. Orang buat baik, bayar zakat pada kita, beratus ada, beribu ada. Balas dengan ucapan. Bukan sekadar bila terima tu, terima kasih. Bukan begitu. Bukan sekadar, thank you bang. Bukan itu. Tapi kita ucapkan minimum, jazakallahu khairah. Semoga Allah membalas kamu dengan sebaik-baik pembalasan. Nabi pernah pesan kepada Usamah bin Zaid, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ili jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana'i. Barang siapa yang mendapat kebaikan daripada seorang, kemudian dia berkata kepada orang yang buat baik itu jazakallahu khairan, maka dia telah sampai kepada darjat memujinya, iaitu telah berterima kasih kepadanya dengan memujinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang pertama, maka doa yang dibacakan oleh pusat zakat tadi manifestasi balasan dengan ucapan. Yang kedua,
hendaklah kita balas semula kebaikan orang yang buat pada kita. Kata Aisyah, man utiya ilaihi ma'rufun falyukafi bihi. Siapa mendapat kebaikan daripada orang, maka balaslah. Habis nak balas macam mana? Letih pusat zakat kalau nak balas semua kebaikan orang. Berapa juta kutipan dia tahun 2022. Macam mana dia nak balasnya? Pertama, kalau tak mampu nak balas nombor satu, sebut-sebutkanlah kebaikan itu. Orang yang dah bayar zakat, orang yang buat baik pada kita, kita sebut-sebutkan kebaikan dia. Sharekan dengan orang. Wa man lam yastati' falyadhkurhu faman zakarahu faqad syakarahu. Kalau mu tak mampu nak balas kebaikan orang, sebutlah kebaikan orang itu pada kamu. Kerana apabila kamu menyebutnya, berarti kamu telah berterima kasih pada dia. Hadis riwayat Ahmad dan juga At-Tabrani. Dalam hadis yang lain, kata Talhah bin Ubaidillah, Nabi menyebut, man uliya ma'rufan falyazkurhu faman zakarahu faqad syakarahu. Barang siapa mendapat nikmat daripada seseorang, maka sebutlah pelaku kebaikan itu. Kita sebut kerana kebaikan dia. Dan siapa yang menyebutnya, maka dia telah berterima kasih pada orang itu. Waman katamahu faqad kafarahu. Siapa yang tak bercerita kebaikan orang, berarti dia telah mengkufurinya, iaitu tidak berterima kasih padanya. Hadis riwayat At-Tabrani. Macam pusat kutipan zakat, dia nak hargai setiap orang, tak mampu. Tapi apa dia boleh buat? Satu hari bulan Januari, dia boleh buat satu poster. Terima kasih kepada semua pembayar-pembayar zakat. Semoga Allah membalas. Pujilah tinggi langit macam mana pun. Taklah gambar pembayar-pembayar zakat apa semua. Sebagai appreciation kita pada mereka. Orang pun rasa megah. Seronok. Bubuh pulak dekat billboard besar. Dekat dengan traffic light simpang 4. Sambil menunggu lampu. Terima kasih pembayar zakat. Ini contoh sajalah. Kita rasa dihargai. Dan Nabi sebut, siapa yang mengucapkan terima kasih, menghargai kebaikan orang itu pada dia, sama macam dia membalas kebaikan orang itu. Ini cara agama mengajar. Sebagai satu appreciation kita kepada orang yang sanggup untuk berzakat. Tuan-tuan, di luar sana apa ramai orang tak nak berzakat? Ramai. Biasanya, tuan tak nak zakat, buat benda zakat. Zakat fitrah dah lah. Habis zakat harta, saya tolong orang siang malam. Ada orang dia pegang pasal-pasal itu. Saya yang berhormat, saya tolong orang. Ini contoh. Saya tolong orang beramai, pasal saya nak zakat lagi. Zakat ni wajib. Sedekah tu sunat. Takkan wajib dengan sunat tak kenal. Apa doa yang tak lulus gaya macam ni. Wajib-wajib lah. Sunat-sunat. Jadinya, ramai lagi yang belum sudi. Dia tahu penting zakat, tapi bagi dia, saya dah tolong ibu tunggal kawasan saya beramai, payah. Maka tuan-tuan yang membayar, wajar mendapat penghargaan. Inilah yang disebut membalas budi. Kalau tak tahu membalas budi, daripada hidup lebih baik mati. Kalau tak ingat budinya orang, hidup hina bagaikan binatang. Apa tanda orang celaka? Air susu dibalas tuba. Apa tanda orang terkutuk? Budi baik dibalas buruk. Apa tanda orang hina? Buat baik, dia buat lupa. Orang buat baik, dia buat lupa. Ayam hutan terbang ke hutan. Tali tersangkut pagar berduri. Adik bukan, saudara bukan. Hati tersangkut kerana budi. Budi. Orang yang menolong kita, terutama kita lah penerima asnaf ni, kena kenang budi lah. 8 golongan yang mendapat santunan daripada majlis agama apa semua ni, kenanglah budi. Budi pembayar-pembayar zakat ini. Yang mereka bukanlah duit banyak pun. Ibu-ibu kita emas gelang macam-macam. Bukanlah banyak pun, tapi sebab lebih pada uruh, bayar jugalah sikit. Zakat perniagaan, zakat kita bayar semua. Zakat pendapatan. Menolong orang yang memerlukan. Dan orang yang kita tolong, kita tak kenal pun. Maka sewajarnya, adik bukan, saudara bukan, hati itu tersangkut kerana budi. Nabi SAW sendiri adalah manusia yang sangat kenang budi. Nabi seorang manusia yang sangat kenang dan balas budi baik orang pada dia. Dalam sejarah, Nabi orang buat baik pada dia berapa ramai. Dan dia tak pernah lupa budi orang itu.
Contoh Halimatus Sa'diyah. Nabi kenang budi dia sampai mati. Nabi ni menyusu dengan Suwaibah. Suwaibah dan juga Halimatus Sa'diyah. Ini dua orang yang awal lah memberi susu pada Nabi. Tapi dengan Halimatus Sa'diyah ni Nabi lebih kenang budi sebab Halimah ajar dia bercakap. Hak tu mahal. Dia bukan bagi susu kerja, dia ajar pula. Macam anak-anak muda sekarang ni pakai flashcard lah macam-macam, kena zebra apa semua. Dia ajar pula Nabi. Sehingga kan Abu Bakar radhiyallahu anhu dia pernah tanya, "Ma ra'aitu man huwa afsah minka ya Rasulullah." Abu Bakar kata, "Ya Rasul, saya ni tak pernah jumpa orang Arab yang bercakap sangat fasih macam tuan bercakap." Nabi bercakap teratur. Sebab itu Nabi bercakap, sahabat boleh hafal cakap Nabi. Saya bercakap dia pukul 10, tuan-tuan hafal tak saya cakap? Tak hafal sebab cakap kita terkabur kan. Kejap bunyi Pahang, kejap bunyi Terengganu, kejap bunyi Kuala Lumpur. Jadi menyebabkan audiens tak dapat tangkap semua. Nabi bercakap, orang boleh rakam suara Nabi, ribuan orang boleh ingat. Maka kata orang, saya tak pernah tengok orang cakap dengan teratur, fasih, bersusun, berambi macam tuan ya Rasulullah. Mengaji di mana? Orang tanya. Jawab Nabi, "Ma yamna'uni wa ana min Quraisyin wa urdi'tu fi Bani Sa'din." Why not? Kata Nabi. Masakan tidak. Aku kan orang Quraisy. Arab Quraisy ni memang bahasa dia teratur. Dan yang penting, aku menyusu di Bani Sa'ad. Orang kampung Bani Sa'ad ni lah yang mengajarkan aku cara percakapan yang teratur. Itu Nabi kenang sangat budi. Dia orang yang nyusu-nyusu Nabi ni ramai. Para murdiat Nabi ni ramai. Masa ayah Nabi meninggal, Nabi masa tu tak ada ayah lah, anak yatim, mak ada. Murdiat, orang-orang perempuan dari kampung yang datang nak menyusukan anak orang bandar, tak nak menyusukan Nabi sebab anak yatim. Dia orang mikir mak tak kerja, ayah meninggal, sangkut payment gayanya esok ni. Tak ada pasal, sagu hati tak ada, takkan nak bagi free je susu. Tapi Halimatus Sa'diyah tak. Dia tengok Nabi, dia terus jatuh cinta. Comel budak ni. Nabi pun menyusu dengan Halimah. Halimah bawa pergi ke kampung dia dan menjadi adab orang-orang Mekah dulu. Mereka akan besarkan anak di luar bandar. Sebab Mekah memang tak sesuai membesarkan budak. Zaman itu, saya ingat zaman sekarang pun serupa juga. Tak sesuai, dia mesti duduk di pinggir sedikit. Jadi Nabi pun duduk dengan Halimatus Sa'diyah 2+2, 2 tahun plus 2 tahun. Lepas peristiwa pembelahan dada, Nabi dipulangkan semula pada mak dia sebab Halimah tak berani, takut orang colek nak ambil organ ke apa, tak berani dah. Tak berani, jadi pulangkan balik. Tapi lepas tu dia duduk balik dengan Halimah semula. Nabi memang sayang Halimatus Sa'diyah, luar biasa sekali sayang. Yang kedua, Nabi tak pernah lupa budi Abu Talib. Abu Talib ini Nabi sayang dia sebab Abu Talib anggap Nabi ni macam anak dia sendiri. Walaupun anak dia dah sedia ramai, Talib, Aqil, Ja'far, Ali, Tulib, Fakhitah, Jumanah, Raitah, ramai anak. Tapi Abu Talib ini bawa ke mana-mana. Nabi kita berjalan masa kecil, orang tanya, Abu Talib, anak saudara ke? Tak, anak kawan lah. Anak saya. Dia kata tu anak dia. Ke mana-mana dia pergi, ni anak saya. Abu Talib, dia kenal betul jasa Abu Talib ini. Walaupun dia ramai pak saudara, Nabi kita ramai pak saudara. Tapi Abu Talib je yang sudi jaga dia. Ni hebat, Nabi kenang budi dia. Orang ketiga Nabi kenang budi, Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni orang bukan Islam. Dia tolong Nabi sebab dia beri jaminan ketika Nabi balik daripada Taif. Nabi daripada Taif, masa nak balik ke Mekah, orang Mekah standby dah nak pukul dia lagi. Dekat atas bukit dah kena pukul, turun bawah nak kena pukul lagi. Tapi datang ketika itu Al-Mut'im bin Adi, dia kata kepada Nabi, tak apa, awak lalu je roadblock, sebut nama saya. Saya beri awak suaka politik. Sebut nama saya jadi penjamin awak. Jadi Al-Mut'im bin Adi, keluarga dan kabilahnya hulurkan anak panah, pegang pedang,
tunjuk pada orang ramai, ini orang aku, Mut'im bin Adi. Lepas itu dalam kitab Rahiqul Makhtum dicatatkan, Abu Jahal pernah tanya kepada Al-Mut'im bin Adi, amujirun anta ammutabi' muslim? Abu Jahal tanya, engkau ni jadi gerentor ke atau memangkah dah jadi orang Islam? Jawab Mut'im, bal mujirun. Dah, aku gerentor ya. Tak masuk Islam. Qala qad ajarna man ajarta. Kata Abu Jahal, okeylah. Siapa saja yang awak lindung, kau melindung dia juga. Jadi Nabi tak diganggu. Maka pembelaan Mut'im bin Adi ni sangat berkesan di hati Nabi kita. Sebab itu bila selesai perang Badar, Nabi putuskan ketika keputusan terhadap tawanan perang Badar, kata Nabi, "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan thumma kallamani fi haula'il natna la taraktuhum lahu." Kalaulah Mut'im bin Adi masih hidup hari ini, kemudian dia jumpa aku bercerita pasal cadangan dia terhadap tawanan perang ini, nak buat apa, aku akan ikut cakap dia. Tapi Nabi tak dan dengan dia. Dia bukan Islam, Nabi kenang budi dia. Sebab itu kepada kita, kita kena ada strategi begini. Kita nak berjuang, kena ada backup. Backup kena kuat. Kena ada kabel besar. Hatta Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pun, dia dapat perlindungan daripada seorang musyrik nama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ketika Quraisy tahu dia masuk Islam, Umar pun guna strategi ni juga. Maknanya bukan menolong seorang, kita kena ada backup kuat lah. In case apa-apa kena pukul tengah jalan, abang long kawasan boleh bantu kita. Itu kaedah. Dan Nabi sangat ingat kepada Mut'im bin Adi. Dan Nabi paling makan budi sekali dengan An-Najashi. An-Najashi, raja di Habsyah, Ethiopia. Dia pernah santuni 83 lelaki dan 19 wanita Muslim yang migrate ke Habsyah untuk mencari suaka politik. Dan Najashi sambut mereka dengan tangan yang terbuka. Sehingga kata Imran bin Hussein, Nabi pernah menyebut, "Inna akhakum Najashi qad mata, faqumu fasallu alaih." Qala faqumna fasaffafna kama yasuffa ala al-mayt, wa sallaina alaihi kama yusalli alaihi al-mayt. Satu hari Nabi beritahu pada kami, saudara kita Najashi meninggal dunia. Jom kita semayang untuk dia. Lalu kata Imran, kami pun berdiri buat saf macam saf semayang jenazah, dan kami pun solat untuk Najashi sebagaimana kami solat jenazah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi kita simpulkan bahawa hikmah kenapakah agama minta kita supaya mendoakan kepada orang yang membayar zakat. Kita panggil muzaki ini adalah manifestasi terima kasih di atas sumbangan mereka. Dan bagi kita pula pembayar zakat, kalau orang ucap terima kasih, orang doakan pula kita panjang umur, murah rezeki, sihat, kita akan jadi lebih bersemangat lagi untuk membuat kebaikan demi kebaikan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi, sampailah kita tak ada lagi. Begitulah sedikit sebanyak tajuk khas yang kita bawakan pada penghujung tahun ini, sebenar dengan kempen Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Pahang. Kita ingin menyeru kepada seluruh muslimin muslimat, ayo lunaskanlah zakat sebelum 31 Disember ini di Pusat Kutipan Zakat Pahang, dan tuan-tuan puan-puan berpeluang mendapat rebate cukai 100%. Boleh saja membayar zakat menerusi laman Sesawang. Layari laman Sesawang www.zakatpahang.my. Tambahkan juga amalan berwakaf di www.wakafpahang.my. Berzakat dan berwakaflah dengan Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Pahang. Harta anda akan menjadi pelaburan abadi. Manfaat semasa hayat dikecapi. Hasilnya terus mengalir menjadi pahala berkekalan di akhirat insya-Allah. Sekadar itu sembang-sembang kesempatan pagi ini. InsyaAllah minggu depan kita kembali membincangkan adab-adab ataupun bab tentang adab tidur. Maka sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga kita bertemu lagi pada tahun hadapan insya-Allah. Kita jumpa tahun depan lah insya-Allah.
Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa, moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna duha duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadaka salihin. Ya Allah, jika rezekiku masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikan waktu duha, keindahannya, kekuatannya, kekuasaannya. Limpahkan kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.